Pak, kita di mana? Monsopiat Heritage Village. Terima kasih. Rashika, kita ada guide. Iya. Ah, Ada guide kah? Siapa nama guide kita? tak tahu? Buat guide kita di mana? Ibu-ibu lah, suruh ibu yang guide kita lah. Bye-bye tadi. Iya. Ais terus campak masuk dan lupa kat mana bendera tu. Tergali. Kita berdiri dulu lah. Asal dekat sini panas. Okay. Ya, ya, ya. Sekejap pasal aku pun saya bagi tahu dulu lah. Di sini nama saya Jeffrey. Soal ini saya akan bawa semuanya. Kamu bersih di sini sama bagi explain apa benda yang di sini pula. Yang pertama di sini kita ada boleh bawa sampah, ada boleh rata-rata. Yang kedua cara percakapan kita perlu jagalah. Oh, Di okey. sini boleh dikatakan komuniti di sini tempat ini boleh dikatakan semua masih keras lah. Oh. Satu tengkorak dia pun macam tengkorak dia semuanya yang betul. Barang-barang apa yang ada di dalam rumah itu pun semua yang benda-benda pernah dipakai Oh. untuk mencari penawar lah. Oh. Jadi ya, Monsopir itu dia berusaha mencari penawar. Last dia dapat penawar untuk menghilangkan sumpahan itu dengan bantuan jin. Nama jin itu adalah Jin Tutun. Itu disebut dengan Jin Tutun. Yang itu dia tulis Jin Tutun Lumoy. Itu maksud dia adalah Jin Tutun kepada nenek moyang. Oh, gitu tu kepada nenek moyang. Ya, pasal benda ni dia memang daripada nenek moyang. Macam Monsopir ni dia boleh dipanggil nenek moyang orang Kadazan lah. Monsopir ni dia sudah pegang kepala orang sebanyak 42. Okey. Tapi dia bukannya yang 42 kepala tu bukannya orang-orang yang suka hati dia penggal lah. Bukannya suka hati dia potong. Itu adalah musuh-musuh dia yang cuba merompak di kampung ni atau kacau anak dan orang. Dia yang syarat yang kedua adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia minta dengan Monsopir adalah batu ni. Tapi batu ni sebenarnya bukan berada di sini. Batu ni dahulu berada Replika lah. Pulau Sulu. Ini replika ke dia datang bawa sini? Yang batu ni yang betul. Betul. Itulah dia berada di sini. Tapi sebenarnya dia punya kedudukan yang first dulu sebelum Di ada di sini dia Sulu. bukan berada di sini tapi dia berada di Pulau Sulu. Pulau Dia bagi Sulu. alihkan daripada Pulau Sulu ke sini. Dia suruh itulah gitu tentu bagi dia syarat yang begitu. Dia suruh Monsopir ni bawa 7 orang Boboizan. Boboizan ni kalau kita macam kita Melayu kita panggil adalah bombo. Tapi Boboizan pandai lah orang-orang yang pandai. Tapi Boboizan ni dia bukannya lelaki. Dia adalah 7 orang perempuan. 7 perempuan. 7 orang perempuan. Nanti di rumah tu saya explain lah pasal di sana ada gambar dia. Dia minta ada 7 ekor ayam, 7 ekor kambing, 7 ekor kerbau dengan 7 ekor kinjil. Sekali je. Dia akan minta tiap-tiap bulan. Pada zaman dulu dia minta tiap-tiap bulan lah. Tapi untuk zaman sekarang ni dia tidak diamalkan. Dipanggil bengkah. Bengkah ni kegunaannya adalah selepas bila Monsopir penggal kepala orang, dia akan simpan kepala tu di dalam bambu. Di dalam. Contoh dia macam tu. Tapi yang itu replika lah. Itu cuma contoh. Dia fungsi dia bambu bengkah ni adalah tempat dia bagi kering kepala orang. Dia macam dia macam jemur lah.
di dalam rumah ni semua benda-benda yang semua yang betul. Yang pernah digunakan dari segi tengkorak semua ataupun barang-barang di dalam semua benda yang pernah dipakai. Okey, di sini kalau mau ambil gambar, bila kita masuk dalam nanti kalau mau ambil gambar boleh ambil gambar, tapi off flash. Salah satu dia kenapa kena off flash? Pasal nanti bergambar 4 orang nanti sampai hotel kan. Kalau kita tengok ada jadi 6 orang. Betul. Boleh tapi no flash ya? Boleh. Off flash. Okey, yang kedua sebelum kita masuk, kita perlu sebut ni. Xiao Domo. Xiao Domo Hing. Ya, maksud dia adalah minta kebenaran kepada nenek moyang ataupun minta kebenaran masuk ke dalam rumah. Okey. Coba balik. Mungkin ada orang datang si swab dia bakalan dia main. Okey, kita boleh tengok di atas. Ini adalah kepala-kepala yang macam tinggal. Dia ada 40 Memang ada ilmu yang kita belajar. Tapi kalau kita kira sekarang mungkin ada sekitar pasal ada yang pecah. Pasal bahawa kepala dan orang ini berada dalam rumah ini sudah terlalu lama. Jadi dikatakan dalam Rebut lah. Kalau karena ini 2 hari yang pokok itu. ada apa-apa soalan. Saya dapat sedang pokok mereka. Dia dikeringkan itu dia. Selepas dia kering dibengkak dia akan bawa masuk. Dia akan gantung. Dia fungsi digantung dekat dalam satu rumah tu kenapa? Ini adalah boleh dikatakan kalau yang ini kenapa musuh simpan kepala ini di sini. Asal ini boleh dikatakan selepas dia berlawan dengan musuh-musuh ini adalah pingatnya. Pada tahun 2000. Inilah salah satu Trofi lah. yang dia sudah pernah pegang kepala yang itu adalah musuh. Yang dia menang. Itu dia simpan ini. Okey, untuk palang yang di bawah ini kami panggil untuk tajau. Yang ini kami panggil tajau. Okey. Salah satu dia itu. Tapi yang ini kebetulan pada zaman dahulu ini boleh dikatakan keranda orang lah dulu. Selepas musuh pegang lepas ini dia akan panggil 7 orang berbuizat tadi buat satu ritual untuk melembutkan segala tulang-tulang. Dia akan simpan di dalam. Lepas disimpan di dalam, dia akan simpan di dalam rumah. Disimpan di dalam rumah selama 10 hingga 15 tahun. Okey. Fungsi dia simpan di dalam rumah 10 hingga 15 tahun adalah untuk bagi hancur mayat. Untuk bagi jadi abu. Bila dia simpan 10 hingga 15 tahun daripada balang yang besar ni, dia akan kasi pindah ke balang yang paling kecil. Dulu balang ni banyak tapi yang selamat sekarang yang ini. Pasal dahulu rumah ni pernah yang bahagian belakang dia pernah roboh. Ini banyak. Fungsi dia simpan di sini pula adalah untuk menghancurkan tulang-tulang. Untuk dia bagi jadi abu lagi tulang. Di sini pula dia akan simpan selama 9 bulan saja. Paling lama pun 12 bulan. Dia simpan ini sebagai macam Ingat, ini dia simpan hingga 9 bulan ataupun 12 bulan. Bila benda tulang-tulang semua sudah jadi abu, dia akan angkat daripada sini, dia akan bawa di Gunung Kinabalu. Bila sampai di Gunung Kinabalu pula, dia tidak akan simpan dengan balang-balangnya. Dia akan tabur di kaki-kaki Gunung Kinabalu yang abu-abu tadi. Kenapa dia ditaburkan di Gunung Kinabalu? Pasal itu kepercayaan orang Kadazan pada zaman dahulu. Bukan zaman dahulu lah, boleh dikatakan sampai sekarang. Gunung Kinabalu ni adalah tempat suci. Jadi bila ada meninggal ahli keluarga nenek moyang kakak roro orang akan berkumpul di Gunung Kinabalu. Kalau kita pernah dengar cerita pasal gambar mumi di Sabah dulu, kan ada orang buat hal dekat puncak Gunung Kinabalu. Puncak dia. Itu komuniti orang kadang cakap nenek moyang tu marah. Orang jadi orang ada buat ada yang tadi itulah sembelih 7 ekor rumah tu. Itu kenapa dia di 7 ekor tu di sembelih? Kalau dalam bahasa Kadazan dia dipanggil sogit. Sogit. Macam balas balik. Bukan begitulah. Dia macam sogit ni kalau dalam bahasa Melayu untuk kefahaman semua dia macam saman malu. Saman malu. Denda. Okey, yang di sebelah sini yang Dia apa tu yang daripada 7 yang awal tu diturunkan Dan umur diturunkan, satu. Masih hidup ke? yang ini tidak. Ya. Darah Rasulullah. Ada lagi, tapi masih ada lagi keturunan dia yang masih hidup lah. Yang mengamal Ada masih. macam saya dalam guntusan kira Boboizan kan? Macam kira berbeizan juga. Boboizan tak semestinya perempuan ya? Dia macam tadi saya cakap, dia ini adalah perempuan. Memang mesti memang perempuan. Dia ni
adalah orang-orang yang terpilih daripada umur 7 tahun. Orang tidak dibenarkan untuk berkahwin. Orang boleh berkahwin kalau orang tidak mau berkahwin, tapi orang kena bayar denda itulah. 7 ekor semua tu. Kenapa dia ada gambar lelaki di sini? Pasal selepas yang ini, keturunan dia kita mau untuk jadi bobo izat. Pasal macam dulu orang dulu minta maaf cakap orang dulu tidak ada pegangan agama. Jadi macam orang Kedasan, bobo izan inilah yang orang punya dukun, orang punya bomo, orang punya segala-galanya lah. Menolak daripada bukan Tuhan orang lah. Inilah dia. Kenapa dia yang ini ada gambar dari sini? Dia adalah jadi sukarelawan untuk menjadi bobo izan. Boleh. Boleh. Pasal yang generasi yang di sini dia tidak mau untuk teruskan jadi bobo izat, jadi dia ambil tanggung jawab tu, dia jadi sukarela untuk jadi bobo izat. Tetapi walaupun dia jadi sukarela, dia terpaksa bayar denda juga. Kenapa dia kena bayar denda? Asal dia sudah melanggar peraturan ataupun sudah melanggar tradisi. Macam saya cakap tadi, bobo izat ni semuanya perempuan. Jadi dia sudah melanggar syarat. Dia terpaksa bayar denda lah, walaupun dia sukarela. Dia sanggup sebab dia adalah saudara-saudara. Dia adalah saudara-saudara. Tapi dia terpaksa, bukanlah terpaksa, tapi dia mau teruskan generasi bobo izat. So dia pun tak kahwin lah. Dia sudah berkahwin. Oh dia sudah berkahwin. Sampai sekarang ada lagi Keturunan dia. Bobo izat ni adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang istimewa lah. Diorang boleh dikatakan macam Dr. Strange. Dia ada power lah. Diorang boleh berhubung dengan alam gaib. Okey. Diorang boleh mengubati orang-orang sakit. Fungsi dia adalah untuk berhubung ataupun alat transportation bobo izat ni untuk di alam gaib. Ni. Iya. Dia daripada apa? Dia dibuat daripada Kayu. kayu juga. Yang kedua ni, balang yang 4 ni, ini nama dia hosungan. Kegunaan dia sama macam kegunaan yang balang-balang yang besar. Tapi yang ini bukannya untuk dulu, untuk mengurung semangat-semangat jahat. Okey. So dia pegang kiranya masukkan lah. Dia akan masukkan begitu. Lepas tu dia buat juga macam tu. Tidak. Tak. Tidak. Lepas tu dia buang dekat mana? Itu ada tempat-tempat dia dulu lah. Yang ketiga ni kombungok ini macam kemenyan lah. Dia perlu bakar akan juga rasap. Yang ini dia punya lonceng. Bila dia buat baca mantra dia akan bagi bunyi lonceng-lonceng itu. Yang di bawah ni ini adalah pakaian dorang lah, pakaian bobo izat. Contoh dia macam gambar atas tu ataupun di bobo izat yang masih hidup sampai sekarang. Yang ini. Umur dia mencecah hampir 107 tahun. 107 tahun. Yang ini dari kepala ini besar ini makin besar lah juga ibu dia, makin besar lah juga pangkat. Mungkin sini lah. Macam itu. Siapa yang akan bagi dia lagi besar tu? Golongan bobo izat. Dalam masa dulu ada 7 orang. Bila dalam 7 orang dia kena ada 1 orang yang ketua. Setiap masa hanya 7 orang Setiap masa sahaja lah. dia Itu yang ada 7 baru-baru orang. ni kan di Facebook tuh ada yang di KL orang buat macam malam pun kebudayaan kan. Dorang ada pakai ini, dorang buat bentuk macam begitulah. Bolehkah? Ya oke. Terus ada dorang komen lah, dorang bilang sepatutnya benda tidak boleh bikin malam. Tidak boleh. Kalau kami di sini pun besok kami bos, ya kami tidak akan buat untuk Macam persembahan. prop betul, dorang buat prop pun konon. Ya, di sini pula ini adalah barang-barang yang Monsopiat pernah pakai. Yang dia pernah ini dia bukannya dia pakai untuk sembelih kepala orang dia lah. Yang 4 orang ini dia pakai untuk pergi berkebun ataupun pergi memburu. Untuk dia penggal kepala pun yang dalam gambar. Kenapa dorang simpan? Kenapa dorang tidak display di sini? Pasal mengikut dia punya keturunan Monsopiat. Yang ini parang ni dia masih ada semangat ni. Kalau kita bukan keturunan Monsopiat, bila kita sentuh kita akan kerasuk. Yang patung itu ukiran wajah Monsopiat. Yang tadi di display di situ pasal itu adalah ukiran daripada orang buta. Orang buta itu yang satu-satunya pengalaman sebelah kita try makanan tradisi. Baiklah.